Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Al-Fadil, Tuan Imam, Tuan Bila, Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama di dalam majlis ilmu. Majlis ilmu Nabi sebutkan raudhatun min riyadil jannah. Satu taman daripada taman-taman syurga. Itu majlis ilmu. Sebab tu majlis ilmu dia tak terlalu ramai. Kalau ramai sesak tak macam taman syurga. Kan luas syurga itu. Seorang, yang layannya ramai. Luas sungguh syurga itu. Jadi kalau rasa kenapa taman ilmu tak apa ramai? Majlis tari menari yang lain penuh sesak orang. Berpeluh-peluh. Ni taman majlis ilmu ni. Taman-taman syurga tak berapa ramai, tetapi alhamdulillah ni kira ramai lah ni. Cuma dia tak seramai majlis hibur-hiburan begitu. Dekat tempatnya dah ramai, yang tengok kat rumah pun lagi ramai. Ini taman syurga yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di taman-taman syurga. Jadi beruntung orang yang hadir taman-taman syurga di dunia ini, mudah-mudahan akan dapat duduk dalam taman-taman syurga di akhirat kelak. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sambung bab yang ke-9. Babun fi tafakkuri fi azimi makhluqatillahi ta'ala wa fana'id dunya wa ahwalil akhirah wa sa'iri umurihima wa taqsirin nafs wa tahdhibiha wa hamliha 'alal istiqamah. Bab pada menyatakan at-tafakkur, iaitu memikir-mikirkan, berfikir fi azimi makhluqatillah, pada keagungan makhluk-makhluk ciptaan Allah Ta'ala, wa fana'id dunya, dan dunia yang akan binasa, dan kebinasaan dunia ini, wa ahwalil akhirah, dan kesusahan di akhirat, wasairi umurihima, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia dan akhirat ini, wa taqsirin nafs, dan pendeknya ataupun kita panggil apa, dekat sini dia terjemah keteledoran, maknanya jiwa yang rendah, wa taqsirin nafs wa tahdhibiha, dan bagaimana untuk mendidik jiwa ini, wa hamliha 'alal istiqamah, dan mengajak jiwa ini untuk istiqamah. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tengok sedikit daripada tajuk ini pun para ulama mensyarahkan. Dia ada satu kitab ini 8 jilid. Dalilul Falihin li Turuqi Riyadhus Shalihin. Kitab yang mensyarahkan Riyadhus Shalihin ini yang dikarang oleh Al-Alim Al-Allamah Al-Mufassir. Seorang alim, kalau Allamah itu sangat alim. Al-Mufassir, ahli tafsir, Muhammad bin Allan As-Siddiqi Asy-Syafi'i Al-Ash'ari Al-Makki, wafat pada tahun 1057 Hijrah. Kitab Riyadhus Shalihin ini disyarahkan jadi 8 buah jilid.
Jadi tajuk ini pun disyarahkan juga. Bila kata fi bab, pada menyatakan fi tafakkur, berfikir fi azimi makhluqatillahi ta'ala, berfikir tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Jadi kata kita kena fikir tentang keagungan makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, seperti arasy Allah Subhanahu wa taala. Arasy Allah Subhanahu wa taala antara benda yang hebat yang kita tak nampak. Tapi kat dunia ni kita boleh nampak semua. Jadi pun kita fikir juga bagaimana kejadian manusia, bagaimana kejadian hujan, udara yang bergerak itu. Baik, itu antara buku yang baik kita baca adalah kitab At-Tauhid. Kitab Tauhid karangan Dr. Abdul Majid Az-Zindani, pengasas Jamiah Iman, yang diserang baru ni oleh Syiah Al-Houthi. Tu dah sekarang ini mereka telah menawarnya dan paksalah pelajar-pelajar semua keluar, kosongkan, dibakar dan sebagainya di Yaman itu. Kitab Al-Tauhid karangan Dr. Abdul Majid Az-Zindani, dia seorang ulama dan seorang saintis. Dia membawa kita mendekatkan diri kita pada Allah dengan melihat kepada kejadian-kejadian alam. Lihat bumi, bagaimana dia ini mengilingi matahari. Lihat kejadian matahari, lihat kejadian planet-planet cakrawala, lihat kejadian pokok, lihat kejadian air, kejadian hujan. Lihat benda ni semua membawa kita kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Tidak ada yang boleh menciptakan kejadian yang begitu hebat melainkan zat yang maha hebat. Dan dia tidak boleh berbilang-bilang untuk menciptakan sesuatu yang hebat. Dia mesti adalah zat yang maha esa. Tak ramai. Kita ramai kepala kan lain-lain. Ada nak buat pintu macam ni, nak buat pintu macam ni, lalas pintu macam gitu. Contohnya, ada nak buat kubah macam ni, kubah macam ni, lalas bocor. Ada nak buat ini begini-gini, lalas tak jadi. Banyak kepala. Bila dah buat, ada orang tak puas hati. Buat gini pula, ada orang tak puas hati, lalas duduk diam. Pasal apa? Duit dah habis dah. Tak siap. Itu keadaannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala dia esa menciptakan segala-galanya. Jadi antara buku kitab Tauhid yang dah diterjemahkan adalah ada 2 jilid karangan Dr. Abdul Majid Az-Zindani, pengasas Jamiah Iman, Universiti Iman. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala mengembalikan Jamiah itu kepada mereka yang berhak padanya. Memikirkan arasy Allah Subhanahu wa taala pun sangat hebat. Bila Allah Ta'ala sebut wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan mikul arasy Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut di atas mereka 8 orang malaikat. 8 orang malaikat mikul arasy Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana malaikatnya? Malaikat yang mikul arasy Allah Subhanahu wa taala itulah malaikat yang terhebat, yang terbesar. Yang terbesar yang disebutkan oleh Jibril pada malam Isra' dan Mi'raj. Bagaimana disebut oleh Jibril, bila dia datang kepada Nabi SAW dan lupa parasnya yang sebenar, dia kata bila Jibril datang rupa parasnya yang sebenar, 600 sayap kanan, 600 sayap kiri, dia datang, maka ufuk timur menjadi gelap, ufuk barat menjadi gelap. Mana begitu besar. Kalau kapal terbang kita rasa besar, lalu ke atas tu tak gelap dunia ni. Kapal terbang tak gelap lagi. Apa raksasa Ultraman pun tak gelap lagi dunia ni. Ini tak berapa besar lah tu. Tetapi ni besar sungguh sampai gelap dunia. Dia kata menutup ufuk timur dan barat. Maka kata Nabi SAW, ma'azamu sya'nuka ya Jibril. Pada malam itu kan dia kata, alangkah hebatnya kejadian kamu ini wahai Jibril. Kalau dia kata kat kita, kita kata ya, memang betul lah, mahal ni. Beli baju mahal ni, mahal apa semua. Tapi Jibril kata tak hebat mana. Ada lagi malaikat yang hebat. Maka sebut satu-satu malaikat. Malaikat yang itu, malaikat ini sama dengan satu sayapnya saja dah sama dengan aku. Maknanya Jibril ada 600 sayap kanan, 600 sayap kiri. Satu sayap malaikat itu, saya tak ingat dia susunan malaikat itu. Satu sayapnya dah sama dengan Jibril. Hebatnya kejadian Allah SWT. Mana kita mikirkan tentang kejadian malaikat tu pun dah hebat.
Kemudian sebut malaikat ini pun satu sayapnya dah sama dengan malaikat itu. Dan kemudian akhir kali disebutkan malaikat yang mikul arash Allah Subhanahu Wa Taala yang 8 ini, makna lagi hebat, lagi besar kejadiannya. Makna arash Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat hebat. Jadi dengan mikirkan, dia ajak kita supaya mikirkan perkara-perkara ini. Kejadian-kejadian alam ini, cakrawala ini. Kita rasa kita kat dunia dah banyak sangat dah kereta. Contohnya, kereta banyak. Jalan sana sini sampai belanggar-langgar kereta. Tapi arash Allah, bukan arash. Kita kata sistem cakrawala tu, yang banyaknya planet berjuta-juta tu, tak berlanggar pun satu sama lain. Dia berjalan di atas orbitnya masing-masing, di atas paksi masing-masing. Pusing gitu. Ni makcik-makcik faham? Belajar sains tak dulu? InsyaAllah. Kalau dulu tak sempat belajar, malam ni kita belajar sikit. InsyaAllah. Makcik-makcik lagi hebat. Silap-silap tengok YouTube, tak tahu macam mana kejadian alam ini. InsyaAllah. Planet-planet ni dia bergerak di atas paksi dia masing-masing. Dia ada orbit dia. Mana tak adalah ada suka hati nak jalan. Hari ni nak lalu Johor Jaya, esok nak lalu Masai, kemudian nak lalu ini. Jalan ni silap-silap jumpa jalan mati, patah balik. Itu kita kat dunia ni. Allah jadikan tak gitu. Sistem cakrawala planet-planet itu. Dia pusing ikut dia punya paksi dia, orbit-orbitnya. Mana hebat kejadian-kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Planet bukannya sikit. Planet itu banyak, dan kemudian bintang-bintang yang banyak. Ada lagi banyak kejadian-kejadian lain yang ada di dalam cakrawala ini. Tak pernah melanggar satu sama lain. Hebatnya. Kita baru ramai sikit orang, dah terlanggar orang dah. Tak nampak ke? Jalan tak nampak ke? Maknanya bukan tak nampak, cuma tak perasan apa langgar orang. Jadi Allah Ta'ala jadikan kejadian-kejadian itu sangat hebat. Jadikan langit, menjadikan bumi. Dan kemudian dengan kita mikirkan kejadian-kejadian itu, dia akan membawa kepada kita mikirkan kamalil khaliq, kesempurnaan khaliq. Kesempurnaan bila kita memikirkan tentang makhluk Allah Subhanahu Wa Taala ini, dia akan membawa kita kepada mikirkan tentang kesempurnaan yang menciptakan. Khaliq. Khaliq itu pencipta. Makhluk itu yang diciptakan. Jadi bila kita fikir tentang makhluk yang hebat, fikir dalam diri kita sendiri, hebatnya aku ni. Dia bukan balik macam itu habisnya, hebatnya aku ni. Boleh cipta ini, boleh cipta itu, hebatnya aku ni. Dia akan bawa kepada hebatnya Allah Ta'ala yang menciptakan aku dan menciptakan orang lain yang hebat. Dia kembali kepada kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala dan keagungannya. Dan juga dalam bab ini Al-Imam Nawawi bawa kita supaya kita mikirkan tentang fanaid dunia. Bahawa dunia ini akan hancur, akan musnah suatu hari nanti. Dunia ini tidak kekal selama-lamanya. Dia akan hancur binasa. Fana. Kullu man 'alaiha fan. Tiap-tiap sesuatu itu pasti akan binasa. Tidak ada yang kekal selama-lamanya. Baik itu dalam hadis disebutkan kunu abna al-akhirah wala takunu abna ad-dunya. Jadilah kamu anak-anak akhirat, jangan jadi anak-anak dunia. Kerana dunia ini akan binasa. Akhirat itu kekal. Jadi kalau kita berusaha untuk satu yang kekal itu adalah lebih baik daripada berusaha untuk sesuatu yang tidak kekal dan akan binasa. Wa ahwalil akhirah, serta kesukaran. Sukarnya, susahnya keadaan di hari akhirat itu. Kita kena fikir ni. Bab ini ayat kita supaya fikir tentang kejadian alam ini, tentang dunia yang akan binasa, tentang hari kesukarannya hari akhirat. Bagaimana sukarnya hari akhirat? Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Pada hari itu kamu akan melihat setiap ibu yang mengandungkan, menyusukan anak tu campak anaknya, lepaskan anak. Jarang ibu tengah menyusukan anak lepaskan. Melainkan
anak itu dibawa oleh biawak. Itu bukan tengah menyusu lah. Tengah menyusu takkan biawak bawa. Tengok benda-benda macam tu. Itu perkara yang kita tak jangka lah. Mana ada orang tahu biawak datang itu. Jadi tengah-tengah menyusu ni, bila berlaku kiamat, lepas anak tu. Mana keadaan gitu. Anak ni yang paling kita sayang kan anak. Tengah menyusukan. Jadi kemudian lepaskan anak itu. Nampak anak itu. Kemudian ibu yang sedang mengandung. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Dia kata melepaskan juga kandungannya. Maksudnya ibu-ibu yang mengandung ketika kiamat terus gugur kandungannya. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara, dan kamu akan melihat mereka itu mabuk. Ketika itu orang mabuk. Wa ma hum bisukara, mereka tak mabuk sebenarnya, tapi pening ketika itu. Dunia bergoncang. Hari ini baru gempa bumi sikit, dah pening kepala. Duduk tingkat 30. Duduk tingkat tak payah 30 lah, 10 pun dah pening kepala. Ingatkan darah naik, darah tinggi. Kenapa pening kepala? Ikan-ikan dalam akuarium pun berkocak-kocak. Betul ke? Mungkin lupa makan ubat darah tinggi katnya. Mabuklah tu. Benarnya bukan lupa makan ubat, bukan pening. Tapi fikir itu dunia ini bergoncang. Gempa bumi dengan skala 7, skala Richter. 8, 9, dah teruk dah. Tapi bila hari akhirat nanti bukan 7, 8, 9, lebih teruk daripada itu. Sebab itu Allah Ta'ala beritahu, wa taranna sasukara, kamu akan melihat manusia ketika itu mabuk. Wa ma hum bisukara, mereka bukan mabuk. Kan lalu kalau dulu-dulu kita dah lama tak dengar pasal tak ada gempa bumi. Ada gempa bumi mesti TV3, TV7, TV9 apa semua datang interview. Apa yang makcik buat ketika itu? Saya dalam rumah tengah masak, tiba-tiba saya rasa pening kepala. Nampak ikan berkocak-kocak. Nampak ni macam goyang-goyang. Ingatkan kenapa? Ingatkan kenapa? Ingatkan kepala dia pening ke apa? Rupa-rupanya kali dengar orang kata gempa bumi, turun semua. Skrip dia lebih kurang sama tiap-tiap kali gempa bumi. Sebenarnya kalau laku gempa bumi boleh cari balik filem yang dulu. Masuk balik. Sama aja. Dia ceritanya begitu. Dan perkara itu akan berlaku nanti ketika nak kiamat kelak. Yauman yaj'alul wildanu syaiba. Pada hari itu yang akan menjadikan anak-anak muda beruban. Hari kiamat nanti muda ni beruban terus kepala. Kerana takutnya kiamat. Teruknya, dahsyatnya kiamat itu. Wasairi umurihima wa taksi wasairi umurihima, dan seluruh perkara-perkara yang berkaitan dengan umur dunia, sama ada perkara yang berkaitan dengan dunia ataupun segala perkara yang berkaitan dengan akhirat. Dunia ini sungguhnya akan binasa, akan musnah, dan akhirat itu adalah sesuatu yang sangat sukar. Dan wataksir, memendekkan amal angan-angan kita. Wataksirin nafs. Taksirin nafs dia akan memendekkan angan-angan kita, cita-cita yang tinggi sangat. Kalau cita itu lain. Angan-angan kita, manusia kan suka berangan, nak berangan itu, berangan ini. Mana sampai berangannya tu lupa pada akhirat. Dia akan mendekkan. Bila cerita tentang akhirat, dia akan kembali semula kepada Allah. Wataksiri al-amal. Cita-cita manusia. Dengan apa? Dengan bidzikril maut, dengan mengingati mati. Wa tahdzibiha, dan mendidik. Mendidik apa? Mendidik akhlak itu daripada perkara-perkara yang sayyi'ah. Daripada perkara-perkara yang buruk, yang keji. Mendidik akhlak itu daripada perkara-perkara yang buruk, yang keji, dengan apa? Dengan mengingati akhirat. Mengingati dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala. Wa hamliha 'alal istiqamah, dan mengajak untuk istiqamah jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nak istiqamah? Dengan mengingati janji-janji baik Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang taat.
Maka orang yang taat itu diberikan thawab, pahala, ganjaran kebajikan. Manakala orang yang buat maksiat diberikan iqab, azab, diberikan balasan yang buruk kepada mereka. Dengan mengingati perkara ini, dua perkara ini, orang yang buat baik akan dibalas dengan baik, diberikan pahala kebaikan, di dunia pun diberikan kebaikan. Orang yang buat jahat akan dibalas dengan jahat, akan disiksa di sana, maka akan menjadi orang itu istiqamah di atas jalan Allah. Maka akan jalan di atas jalan yang betul. Tak nak terpesong ke kiri ke kanan, maka akan berjalan lurus di atas jalan-jalan Allah. Itu sedikit huraian daripada tajuk ini. Tajuk pun dah panjang. Belum hadis lagi. Tajuknya ya. Jadi poinnya adalah fikir. Bab ini mengajak kita supaya at-tafakkur. Tafakkur itu berfikir. Orang Melayu ambil kalimah itu, perkataan fikir daripada bahasa Arab lah. Daripada bahasa Arab fikir. Al-fikru. Fikir daripada bahasa Arab. Sebab itu untung kita orang Melayu ni. Kecil-kecil dah pandai cakap Arab. Tapi bila orang Arab cakap, kita tak faham pun. Tapi kita boleh cakap Arab. Untunglah, pasal banyak perkataan kita daripada bahasa Arab. Banding orang Cina, mana ada dia cakap Arab? Dia cakap semua bahasa Cina. Jadi kita banyak cakap bahasa Arab, tapi tak tahu Arab pula. Kemudian Allah Subhanahu Taala berfirman, "Qul innama a'idzukum biwahidatin an taqumu lillahi mathna wa furada, thumma tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah in huwa illa nadhirul lakum baina yaday azabin syadid." Katakanlah, hanya senya aku menasihati kepadamu sekalian perkara satu sahaja, iaitu supaya engkau sekalian berdiri di hadapan Allah berdua-duaan atau sendiri-sendiri, kemudian engkau sekalian memikirkan bahawa bukanlah kawanmu itu terkena penyakit gila. Tidaklah kawanmu itu melainkan seorang yang berikan peringatan kepadamu sekalian sebelum datangnya siksa yang amat sangat. Jadi kita lihat perkara ini. Katakanlah, dia kata, hanya senya, innama a'idzukum, aku menasihati kepadamu biwahidatin, tentang satu perkara. Hendaklah kamu berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti masna, dalam keadaan kamu berdua, ataupun wahidah, dalam keadaan seorang, furada. Ketika itu kamu thumma tatafakkaru, kamu fikir. Ketika itu fikirlah. Ni ayat mengajak kita supaya fikir. Para ulama dalam menafsirkan ayat ini letakkan, yang pertama fikir apa? Fikir tentang kejadian alam ini, as-samawat, langit, wal ard, dan bumi, dan juga makhluk-makhluknya. Banyaknya ciptaan Allah Subhanahu Taala ini. Di langit kita tengok sistem alam cakrawala yang terbang kat langit, yang memang duduk kat langit. Kemudian di bumi yang tak habis lagi kita tengok. Dekat bumi pun tak habis. Nama je duduk kat Malaysia pun tak habis benda. Kat Malaysia pun orang lain jumpa, kita pun tak tahu. Banyak benda lagi kita tak pernah tengok kat Malaysia contohnya. Bukan kat Malaysia, dekat Taman Daya pun tak habis lagi kita tengok benda yang ada kat Taman Daya. Maknanya banyak sungguh kejadian Allah SWT. Kalau namakan spesies pokok je pun, kita dah tak tersenarai. Kita pokok ini, pokok ni, pokok ni, satu pokok pun kita tak tahu. Yang kita tahu pokok durian, pokok rambutan. Itu pun kalau tahu. Anak-anak sekarang pokok getah pun tak tahu. Main getah pun tak tahu. Jadi pokok getah pun ramai yang dah tak tahu. Jadi banyak benda kita tak tahu. Jadi banyak benda yang Allah Ta'ala jadikan. Ya. Jadi kena fikirkan perkara itu. Bila fikirkan perkara ini, banyaknya kejadian Allah Subhanahu Taala. Spesies serangga. Banyaknya serangga pun punya banyak. Burung, banyaknya spesies burung, banyak spesies haiwan dan sebagainya. Tetapi akhirnya kembali apa? Kembali banyaknya makhluk-makhluk itu, tetapi yang menjadikannya satu saja, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Hebatnya. Kita baru masak 3-4 jenis
banyaknya masak, patutlah penat. Patutlah penat. Baru 3-4 jenis. Patutlah penat. Baru jaga anak 3-4 orang, patutlah penat. Anak ramai 3-4 orang. 3-4 orang tu ramai. 8 orang patutlah rasa macam semput rasa. Orang lain kadang-kadang orang yang jaga tu tak penat. Apa tak penat? Orang lain tengok penat, no aku tengok engkau ni. Orang lagi teruk bunyi. Penat no aku tengok engkau, tak berhenti-berhenti bekerja. Maknanya teruk sangat. Gitu keadaannya. Tapi Allah SWT dahlah menciptakan, mentadbir pula. Dengan malaikat-malaikatnya, jin, syaitan yang ada banyaknya, yang patuh pada Allah SWT, yang derhaka pada Allah SWT, semua Allah Ta'ala jadikan, Allah Ta'ala takbir perkara itu. Maknanya kejadian itu sangat banyak, tetapi yang mentadbir itu, yang menciptakan, yang mentadbirkan itu adalah satu sahaja, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu pertama. Para ulama mentafsirkan, fikirkan perkara itu. Yang kedua, thumma tatafakkaru. Kemudian kamu semua berfikir tentang apa? Dia kata mas bisahibikum min jinnah. Bukanlah saudara kamu itu, sahabat kamu itu gila. Iaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah seorang yang gila. Orang kata dia gila, tak. Bahkan dia seorang yang sangat cerdik dalam kalangan kamu. Dia seorang yang sangat amanah dalam kalangan kamu. Dia seorang yang dalam kalangan Quraisy, dialah seorang yang hatinya itu sangat baik, sangat amanah, sangat cerdik. Kecerdasannya itu, dia berniaga sampai Khadijah boleh suruh dia berniaga ketika itu. Ketika itu dia tak jadi Nabi lagi. Nampak dia ni cerdik, boleh berniaga. Jadi nampak dia bukan orang yang gila. In huwa illa nadhirul lakum baina yaday azabin syadid. Sesungguhnya dia adalah pemberi peringatan kepada kamu baina yaday azabin syadid. Sebelum datangnya siksa yang amat sangat, yang sangat berat. Jadi kena fikir. Mana kita orang Islam ini, Nabi SAW, Allah SWT suruh kita sentiasa berfikir. Kemudian dalam ayat yang kedua, Allah SWT berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Sesungguhnya dalam kejadian langit dan bumi serta bersilih gantinya malam dengan siang itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang suka berfikir. Orang yang suka fikir, Allah Ta'ala kata itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Bila tengok pada kejadian langit, bumi, siang, malam itu adalah tanda kekuasaan Allah bagi siapa? Bagi orang yang suka berfikir. Bagi orang yang malas fikir, tak rasa apa-apa, biasalah. Biasalah tukar siang malam. Kadang-kadang sejuk, kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan lebat, kadang-kadang tak hujan. Ini hujan ke? Dengar bunyi macam hujan. Hujan. Patut nampak bangun tadi. Macam tak pernah jumpa hujan. Tak, gurau-gurau. Tengok, nak pastikan memang keadaan itu hujan. Tuan-tuan ya, kadang-kadang hujan, maknanya nak fikirkan bagaimana boleh hujan. Itu keadaan. Dan dikatakan kutub utara itu bergerak dalam keadaan yang sangat laju. Ni. Macam mana bergerak pun saya tak tahulah. Itu saya tak berapa belajar dulu. Itu bukan makcik-makcik je tak belajar, saya pun tak berapa belajar. Jadi tak boleh nak cerita. Itu kejadian-kejadian alam itu baru kita berfikir. Bagi orang ulul albab, Sebab itu sekarang ni nak buka. Dulu Terengganu ada buat sekolah-sekolah ulul albab. Sekarang ini ada rintis di Malaysia ini, banyak sekolah-sekolah tahfiz ulul albab. Di Johor SMK Makmur tahun depan akan bagi sekolah rintis program tahfiz sepenuhnya. Jadi tuan-tuan, kalau anak tu dapat keputusan UPSR yang tak habis-habis tu dalam keadaan yang sangat baik, boleh mohon. Mana tahu tak ambil bahasa Tamil, jadi tak habis lagi.
Tapi keputusannya baik, boleh mohon untuk masuk sekolah ulul albab insya-Allah. Sangat baik. Dia sepenuhnya tahfiz pada tahun hadapan. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Bagi orang-orang yang mengingati Allah Subhanahu taala dalam keadaan qiyam, berdiri, ingat Allah. Dalam keadaan duduk pun ingat Allah. Wa 'ala junubihim, ketika mereka baring pun ingat Allah. Wa yatafakkaruna, dan mereka itu memikirkan fi khalqis samawati wal ard, tentang kejadian langit dan bumi. Bila mereka mengingati apa, fikir tentang itu, akhirnya kembali apa? Mereka akan kembali berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batilan, kamu sungguhnya tidak menciptakan ini secara batil, secara sia-sia. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Faqina azabannar, jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Last sekali, orang yang beriman ni bila fikir-fikir, ya Allah, jauhkanlah kami daripada azab api neraka, itulah fikiran yang betul. Baik, itu bab tentang fikir ini disebutkan antara ibadat yang paling afdal. Fikir ni ibadat. Fikir pun ibadat. Maknanya dapat pahala. Baik, itu orang Islam ni nak cari pahala mudah sangat. Kenapa saya cakap orang Islam? Iyalah, orang tak Islam macam mana nak cari pahala? Tak boleh cari pahala walaupun baik macam mana pun. Habis sampah depan rumah kita semua disapu. Satu taman duduk sapu taman. Nak cari pahala, tak dapat pahala. Kerana apa? Dalam nak cari pahala tetapi dia mensyirikkan Allah SWT, tidak beriman pada Allah SWT, tak dapat. Jadi orang Islam ni fikir pun dapat pahala. Akhraja Ibn Hibban an Ali qala la ibadah katafakkur, dia kata. Dikeluarkan oleh Ibn Hibban daripada Ali, dia berkata bahawa Nabi SAW bersabda, la ibadah, tidak ada ibadah seperti at-tafakkur, seperti berfikir itu. Mana fikir itu ibadat yang hebat. Kerana apa? Dia ini ibadah yang khusus kepada hati. Dia kata makhsusun bil qalb, ibadat yang khusus dengan hati. Sebab tu dalam hadis yang biasa kita dengar, wa an ibni Abbas wa Abi Darda, daripada Ibnu Abbas dan juga Abi Darda, dia kata fikratun sa'ah khairun min qiyamil lailah. Berfikir sesaat itu lebih baik daripada qiyam satu malam. Habis semua tak bangun qiyamul lail malam ni, duk fikir je. Sedar je bangun tidur, fikir kejap. Tidur balik. Bukan macam tu. Qiyam juga. Tapi maknanya nak menunjukkan fadilat berfikir ini sangat hebat. Kelebihan fikir tu sangat hebat, lebih baik daripada qiyam satu malam. Orang qiyam satu malam, kita pun tak qiyam satu malam. Niam satu malam. Niam apa, tidur. Tu malam tidur. Qiyam suku malam ataupun berapa rakaat. Itu keadaan tu. Tetapi berfikir itu sejenak aja, fikir itu lebih baik pada lebih baik. Baik, itu jangan kita anggap bila lebih baik tak payahlah qiyamul lail. Bila sebutkan umrah, fadilat umrah pada bulan Ramadan sama dengan haji. Tak payah pergi haji lagi. Bukan macam tu. Cerdik pula fikir tak payah pergi haji. Pasal apa? Dah haji dah. Maksudnya bila pergi umrah bulan puasa, lagi besar pahala. Nanti ada orang fikir pula, kalau kita pergi haji ni bulan Zulhijjah besar pahalanya, agaknya pergi haji bulan Ramadan lagi besar pahala. Ada juga fikirnya, betul. Pergi umrah kalau bulan Ramadan ni besar pahala. Kalau umrah aja pada bulan Ramadan dah sama dengan haji, kalau haji bulan Ramadan tak besar pahalanya. Boleh? Jangan buat hal. Ni faham ni. Nak buat hal. Nak pergi haji bulan Ramadan tahun depan. Orang tak buat, orang tak pergi haji bulan Ramadan. Pergi umrah aja cukup bulan Ramadan. Haji tetap pada bulan Zulhijjah.
Dalam firman Allah Subhanahu wa taala lagi, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakkir innama anta mudzakkir. Apakah mereka tidak melihat, memerhatikan pada unta, bagaimana ia diciptakan? Allah Ta'ala ambil contoh unta. Pertama sebabnya ketika itu dalam kalangan orang Arab. Bila bicara dalam kalangan orang Arab, mesti cari benda yang lebih dekat dengan dia. Kalau cerita afala yanzuruna ila panda kaifa khuliqat, panda macam mana pula? Puas dia fikir. Nak cari Google, tak ada Google. Jadi cari tengok apa unta. Mana unta memang kejadian Allah SWT yang sangat hebat. Boleh hidup tak payah minum air lebih 10 hari. Jalan 10 hari tak payah minum air. Kemudian bawa barang yang berat daripada satu tempat ke satu tempat dalam keadaan relax aja unta tu. Kita lah kata dia relax, entah dia relax ke tidak. Aku separuh mati dia kata relax. Mana hebatlah unta ni. Unta ni kejadian Allah SWT yang sangat hebat. Tak ada makhluk lain yang hidup begitu boleh lama tak minum air. Kemudian boleh simpan pula air tu dalam keadaan yang lama. Allah Ta'ala fikirkan tentang kejadian unta. Bagaimana ia diciptakan. Baik itu tuan-tuan, bila korban yang terbaik adalah unta. Korban terbaik adalah unta. Kemudian lembu. Lembu kerbau ni ada satu level lah. Lembu ataupun kerbau. Yang mula-mula unta. Jadi bolehlah beli unta. Beli unta dekat dia punya lehernya tu kan. Ni kepala, leher. Sembelih kat situ. Maka dia mati. Sembelih lembu, sembelih unta tak payah duduk-duduk. Diri aja. Siapa yang diri tu? Orang yang sembelih pun diri, unta pun diri. Yang kata orang yang sembelih diri, unta tu duduk. Dua-dua diri. Sembelih. Senang unta tu. Tapi syaratnya unta 5 tahun. 5 tahun. Kalau lembu 2 tahun, kambing setahun. Kalau unta tak cukup umur, maka tak sahlah korbannya itu. Tapi harga unta mahal. Baik itu dia fadilatnya lebih. Kemudian perhatikan wa ilas sama'i kaifa rufi'at, dan langit bagaimana ia ini dinaikkan. Macam mana langit ni boleh naik? Contohnya. Allah Ta'ala suruh kita fikir ni. Bahawa orang Islam ni banyak fikir. Tengok langit, tengok awan pula. Memang tak ada awan, tiba ada awan pula. Macam mana ada awan? Tiba tebal pula. Kemudian esok hilang. Turun pula hujan. Jadi Allah Ta'ala suruh kita fikirkan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan kepada gunung ganang bagaimana ia ditegakkan. Fikir, tengok gunung tu sepatutnya kita rasa macam mana boleh gunung ini begitu sekali ya. Tapi gunung itu dia bukan setakat yang atas, di bawahnya pula lagi. Kalau tengok itu, tengok iceberg, gitulah iceberg. Atas kecil, tetapi bawahnya itu lagi besar, lagi dalam. Iceberg lah pula. Bila masa pergi tengok iceberg. Iceberg itu keadaannya macam aiskrim lah. Sama macam aiskrim. Bila saya cakap macam aiskrim, itu je Din. Macam aiskrim calung, aiskrim calung. Kan atasnya kecil itu, bawahnya panjang. Itu iceberg. Betul, akhirnya betul. Betul Ustaz cakap, ingatkan main-main. Bila masa saya main-main? Ini kuliah ni. Itu iceberg bukan aiskrim keadaannya. Maknanya gunung gitu juga. Atas gitu, bawahnya maknanya dia ada pasaknya. Disebutkan pasak. Lepas itu tuan-tuan kalau beli kitab Tauhid itu, Syekh Dr. Abdul Majid Az-Zindani, dia ada bawa penerangan-penerangan tentang keadaan gunung apa semua tu. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bumi bagaimana ia dibentang. Bumi ni kan, bagaimana Allah Ta'ala buat dia terbentang luas begini bumi ni. Fadzakir innama anta mudzakir, maka dari itu berikanlah peringatan, kerana engkau itu hanyalah seorang yang bertugas memberi peringatan. Surah Al-Ghashiyah ayat 17 hingga 21.
Dan firman Allah Subhanahu wa taala, afalam yasiru fil ard kaifa fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim dammarallahu alaihim walil kafirina amsaluha. Apakah mereka tidak hendak berjalan di muka bumi lalu melihat, memperhatikan bagaimana akibat orang-orang sebelum mereka? Allah telah membinasakan mereka itu, dan keadaan yang seperti itu pula untuk orang-orang kafir. Ada banyak ayat-ayat minta kita memikirkan. Jalan dekat muka bumi ini, perhatikan, melihat, perhatikan, berfikir. Kalau pergi ke Jordan, ada Petra sana, bagaimana boleh jadi kejadian tempat ni macam gini. Pergi tempat pula kat Mesir, tengok piramid macam mana macam ini. Kemudian pergi tempat lain, macam mana keadaan ini. Pergi ke Malaysia pun banyak juga kita boleh nampak bagaimana Allah Ta'ala jadikan kejadian-kejadian ini. Masuk dalam laut, snorkeling, diving ke apa semua, boleh nampak juga kejadian yang sangat hebat. Dan kemudian perhatikan juga bagaimana Allah Ta'ala binasakan orang-orang yang sebelum mereka, kaum Ad, kaum Samud, bagaimana Allah Ta'ala binasakan mereka, kaum Nabi Lut dan sebagainya. Itulah keadaan yang seperti itu untuk orang-orang yang kafir. Baik. Disebutkan ayat-ayat mengenai bab ini amat banyak sekali. Memang banyak, sungguhlah. Tak masuk lagi hadis. Memang banyak. Ayat-ayat yang mengajak kita untuk berfikir, menjadi orang yang berfikir, sangat banyak. Setengah dari hadis-hadis yang berhubungan dengan bab ini ialah hadis di muka, iaitu hadis di awal-awal. Dalam bab Al-Muraqabah contohnya, kita dah ada hadis ni. Jadi ini hadis ini ada ulangan daripada bab Al-Muraqabah. Apa hadis itu? An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Ini kita dah melalui hadis ini dalam bab Al-Muraqabah pada suatu ketika dahulu. Kita bacalah, ya. Daripada Abu Ya'la, iaitu Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti orang kata hadis sama je, buat apa ustaz nak baca? Lagu sama kita nyanyi tak habis-habis. Boleh pula. Daripada dulu lagu Fatimah sampai sekarang Fatimah lagi. Nanti mana bila Amirul kata lagu Fatimah pun ada. Orang muda mana tahu je. Yang orang lama-lama tahulah. Saya pun tak tahu pasal saya muda. Tahu. Baik, dia kata apa? Al-kayyisu, orang cerdik itu apa? Orang cerdik. Mandana nafsahu, ialah orang yang hitung-hitung keadaan dirinya. Hitung keadaan dirinya, menghitung-hitung dana. Lepas tu bahasa Melayu pun ambil dana kan? Dana. Maknanya dana ni sesuatu yang dihitung kan? Dana ni. Satu yang dihitung. Menghitung-hitung dirinya. Itu orang yang cerdik. Wa amila lima ba'dal maut. Dan beramal untuk selepas mati. Wal ajizu, orang yang lemah. Siapa dia orang yang lemah? Orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Man atba'an nafsahu hawaha. Itulah orang yang lemah. Dia ikut hawa nafsu, tetapi watamanna 'ala Allah, tetapi dia mengharap-harapkan kebahagiaan dan pengampunan di hari akhirat tanpa beramal soleh. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Imam Tirmidzi kata hadis ini adalah hadis hasan sahih. Wallahu a'lam bisawab. Kita tak ulas panjanglah hadis ini kerana kita telah melalui hadis ini suatu ketika dahulu dalam bab Al-Muraqabah. Jadi itu sifat orang yang cerdik. Sifat orang cerdik dia sebutkan sentiasa mengingat-ingat dirinya, fikir tentang dirinya, menghitung dirinya dan beramal untuk selepas mati, insya-Allah. Orang yang fikir tentang hari akhirat, dia ingat tentang hari mati, maka dia tak simpan duit dia. Dia bukan tak simpan, simpanlah juga. Simpan duit, simpan tetapi untuk bila ingat ini untuk asyik simpan aja, bila nak beramal untuk lepas mati, maka dia keluarkan daripada duitnya, beri korban. Jadi korban akan datang ni korban. Korban itu sunnah muakkadah, sunnah muakkad, maknanya sangat-sangat dituntut. Kalau Nabi ni bukan orang kaya, tak ada kereta macam kita pun korban, tiap-tiap tahun korban. Nabi tak pakai kereta, tak ada rumah macam kita, dah ada rumah, aircon pula lagi. Wah.
Pergi masjid pun tak pernah jalan kaki. Contohlah kita kan. Ada yang jalan kaki, duduk kat situ takkan naik kereta juga. Jalan kaki, tak jalan kaki. Nabi jalan kaki, tidur beralaskan pelepah tamar, tapi buat korban. Kita ni tidur beralaskan tilam bono. Kalau dalam iklan apa tu, Johor FM selalu tilam fame. Macam mana tilam tu pun tak tahulah fame tu. Maknanya mahal-mahal, hebat-hebat. Tapi korban tak buat. Malulah kita. Ceroy kata. Ceroy. Mana malulah. Jadi tuan-tuan, kita insya-Allah kita jadi orang yang beramal untuk lepas mati. Ada duit, kita laburkan jalan Allah SWT, Allah Ta'ala pasti memberikan keuntungan. Untung, confirm untung. Kalau kita labur kat dunia yang tak tahu lagi, labur tu halal ke, haram ke, kemudian ada syubhat ke tidak, kemudian kalau tak ada syubhat pun, tak pasti lagi untung ke rugi. Ada melabur, kita tak boleh kata ni mesti untung. Orang yang melabur, tak boleh kata ni mesti untung. Dijamin untung tiap-tiap bulan dapat 100. Itu adalah riba. Tapi melabur dengan Allah SWT itu dijamin untung. Dijamin keuntungannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dijamin oleh Ar-Rahnu Exchange dan sebagainya. Apa benda pula Ar-Rahnu Exchange, pasal tiap-tiap pagi tengok iklan kat IKIM sebut pula. Contoh macam gitulah. Ar-Rahnu Exchange itu nanti masuk pula dalam itu YouTube sebut. Contohnya lah macam itu ya. Sebagai contoh, dijamin oleh Liver Brothers dan sebagainya. Tak. Ini dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bissawab. Tuan-tuan, sekiranya ada sebarang pertanyaan, ikutlah satu bab hari ni. Kalau sambung nanti dia tak habis-habis. Memang bab ini dah habislah. Bab yang ke-9. Sekiranya ada sebarang pertanyaan yang tuan-tuan nak tanya. Kambing setahun. Habis satu bab punya panjang, kambing yang tanya. Bagaimana ahli fikir jugalah, fikirlah tu. Memang suruh fikir. Kambing umur setahun. Tapi ada juga fatwa tentang kambing bor. Kambing bor itu dia besar kan. Saya pun tak tahulah. Ada kata dia dalam fatwa tu boleh, dia kambing itu syaratnya memang dah besar, 8 bulan dah besar, boleh lakukan ibadah ke wallahu alam. Faham soalan dia? Kalau nak beli seekor kambing, duitnya tak cukup, jadi gabung 4 orang adik-beradik, buat korban atas nama seorang. Itu betul lah tu. Buat korban atas nama seorang. Bukan gabung 4 orang adik-beradik beli seekor kambing, 4 nama. Korban ini atas nama ni. Jadi itu betul lah tu. Niat, macam mana nak niat? Niat kita bagi, boleh sama ada sedekah ke, hadiah ke. Kalau dia miskin, layak terima sedekah. Walaupun ahli keluarga kita. Kalau dia itu kaya, kalau kaya tak akan pula kongsi-kongsi duit tak. Beli kambing. Memang tak cukup duit, miskin lah tu. Tapi kita menghadiahkan kepada dia. Ni, okey kita gabung. Tahun ni dia, tahun depan kita. Kalau kita rasa itu mahal, korban ini cukup satu keluarga, satu orang je. Tahun ini bapaknya, tahun depan maknya, tahun depan lagi anaknya. Pilih, cukup satu keluarga satu. Tapi sekiranya satu keluarga itu buat semua, itu lagi afdal. Lagi baiklah. Memang ada kemampuan. Ada kemampuan untuk itu, lagi baik. Tapi kita kata sekurang-kurangnya. Dalam satu keluarga itu, tahun ini bapaknya, tahun depan anaknya, tahun depan dan sebagainya. Gila-gila. Wallahu a'lam bishawab. Korban juga? Okey. Soalan yang bagus tu. Korban sunat muakkad. Hutang itu wajib dibayar. Kena tengok jenis hutang.
Kalau hutang itu dalam bentuk yang berjadual, hutang rumah, hutang kereta, maka itu kita tak boleh kata, oh hutang ni tak habis lagi 20 tahun, 30 tahun, hutang rumah tak buat korban lah kita, terkorban lah. Tak, itu hutang yang berjadual. Yang kita kena selesaikan hutang, contohnya kita hutang dengan seorang 1,000, kemudian dia pun perlukan duit juga, maka kita dahulukan bayar hutang-hutang yang seperti itu. Gitu juga dalam bab haji, samalah. Kalau kita ada rumah, kita nak tunggu habis bayar rumah kita, tak pergi-pergi haji, maka itu dia dulu kan. Sama, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan lagi? Ya, insya-Allah. Dah 17 tahun. Dah 13 tahun. Tuan-tuan, dalam adab, disebut adab ni, dia tidak mengatakan haram kat situ. Adab-adab seorang anak pun dengan ibu bapanya nak masuk bilik, bila anak itu telah akil balik, kena ketuk pintu, minta izin. Maknanya di situ juga mengajar kita bahawa anak itu dah tak tidur sebilik. Dah tak tidur sebilik dengan ibu dan bapa. Bila umur dah peringkat-peringkat begitu, maka kena diajar. Kita tak kata dia haram duduk kat situ. Oh ni berkhalwat pula mak dengan anak. Bukan berkhalwat lagi, hidup sekatil pula. Taklah sampai hukumnya gitu. Tidak dikatakan haram, tetapi adab-adabnya. Kerana menjaga, mencegah itu lebih baik. Saddu zara'i. Sekarang ni macam-macam boleh terjadi. Macam-macam boleh jadi. Maka kita mencegah, menghalang perkara-perkara yang bawa kepada perkara yang tidak baik. Walaupun dia, sebab itu adik-beradik lelaki dan perempuan pun dipisahkan, kata mereka. Pisahkan tempat tidur mereka. Ini adik-beradik ni. Adik-beradik tak ada masalah kata. Tak, pisahkan juga tempat tidur. Itu juga dengan anak dan ibu. Sama jugalah. Anak dan ibu. Anak dengan bapa, anak perempuan dengan bapanya dipisahkan. Tak boleh tidur itu. Macam adik-beradik. Wallahu a'lam bissawab. Last, pusing sampai sini. Saya sepanjang saya kat sini berapa tahun, ibu-ibu tak pernah tanya. Agaknya memang tak ada soalan pun, ataupun simpan perasaan, tak tahulah. Tapi memang tak ada soalan lah. Kalau nak tanya pun tak apa, kalau tak nak tanya pun bagus. Alhamdulillah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rzuqna fahman nabiyina hafzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.